Empat soalan yang dimajukan. Yang pertama, Arul Hisham menyatakan bahawa approach ataupun sekolah pada hari ini dalam pendidikan peringkat sekolah, kita sudah pun meletakkan label yang tidak wajar. Encik Baharul pula mengatakan tentang apakah Mat Indra itu komunis, mengapa dikuburkan di tempat Islam, kerana ada yang berpandangan bahawa komunis itu adalah merupakan agenda ekonomi, bukan semestinya bersifat artistik, tidak bertuhan. Nur Azman menyebutkan tadi tentang peranan golongan ulama juga, kerana ada juga nasionalis radikal. Beliau meminta kita untuk kembali kepada persoalan dan bersetuju bahawa sejarah perlu ditulis semula. Tulis harus dibezakan dengan tafsir, ya. Dan yang keempat, Haji Ismail menggunakan energi 4x100 dan juga menyebut bahawa insiden di Memali itu sebagai salah satu titik tolak yang penting untuk kita meluruskan semua apa yang benar, apa yang tidak. Kalau boleh saya mulakan dengan Prof. Datuk Ramlah dahulu. Seringkas mungkin, Prof, supaya kita boleh manfaatkan masa. Terima kasih, Muslim Majlis. Okey, saya nak jawab tentang buku teks tadi, ya, yang dia kata boring tadi. Sebab dia baca boring, sebab dia rasa tak ada tentang orang jahat dalam buku teks. Ya, macam ni, dalam pengkajian di universiti kita kaji sebagai Profesor Chia Boon Keng, ya, adalah seorang pengkaji yang mengkaji tentang bandit, ya. Apa kita kata, bandit di Kedah dan sebagainya. Di peringkat universiti kita boleh kaji siapa saja, tetapi di sekolah apabila Kementerian Pelajaran meminta buku teks ditulis, kita masukkan nilai-nilai yang baik, ya. Nilai-nilai yang boleh memberi panduan kepada anak-anak kita untuk menjadi warga negara Malaysia yang apa kita kata mempunyai nilai-nilai murni. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan, ini sekolah. Nantilah sekejap. Inilah yang tak seronok ni bercakap dengan tuan-tuan ni, ya. Tak profesional. Okey, yang kedua, saya cakap ini falsafah pendidikan negara. Okey, yang kedua ialah untuk menyemaikan perpaduan di kalangan anak-anak kita semua. Kita tak boleh misalnya masukkan segala kekejaman komunis ataupun segala perkara yang buruk dalam buku teks, kerana mereka akan confuse untuk memilih satu. Untuk menjadikan mereka sama-sama menghormati sama sendiri. Okey, yang ketiga ialah soal patriotisme. Patriotisme makna sayangkan negara. Tetapi tuan-tuan ini orang dewasa yang boleh berfikir, yang boleh menyaring perkara ini semua. Tetapi di kalangan anak-anak yang sekolah rendah sampailah menengah, mereka masih hijau. Itulah mereka diberi kebebasan. Nah, tuan-tuan, itu adalah falsafah pendidikan. Kalau berjaya apa tu kita kata dapat kerajaan baru, buat falsafah yang masukkan semua botak cin dan sebagainya. Ya. Tuan-tuan, sekejap. Masanya kita boleh masukkan botak cin juga, ya. Kita masuk botak cin sama. Dan saya percaya besok kita boleh berbunuh sama sendirilah macam dekat Afrika. Tuan-tuan, perkara yang kedua ialah peristiwa Mamali, ya, tuan-tuan. Memang kita tahu peristiwa Mamali, kita juga ada kes 13 Mei 69, kita tak masukkan dalam buku sejarah, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan, kita tak masukkan peristiwa 13 Mei dalam buku sejarah sebab dia akan menimbulkan ketegangan di kalangan anak-anak. Lepas tu Mamali juga kita tak masukkan, dan juga peristiwa Kampung Medan juga kita tak masukkan. Sebab ini adalah anak-anak yang kita kena apa kita kata bantu mereka supaya melihat negara ini sebagai negara yang aman dan makmur, dan negara yang mengamalkan dasar-dasar yang apa kita kata demokratik yang terpimpin, ya. Itu dia, ya. Jadi tuan-tuan, saya rasa itu perkara yang berlaku. Tetapi kalau tuan-tuan tak terima, inilah perbezaan pendapat dan pandangan. Jadi tuan-tuan, kita mesti bersetuju dalam tak bersetuju. Itu falsafahnya. So sebab itu tuan-tuan, kalau kita mahu berbincang, tuan-tuan kena juga membenarkan pendapat lain untuk tuan-tuan dengar, bukan bersorak macam tuan-tuan. Terima kasih. Silakan YB. Baik, peristiwa Memali wajarkah ianya ditulis semula dari perspektif sejarah, ya? Masuk dalam silibus, ya? Saya cuba nak kemukakan faktanya saja, ya. Ustaz Ibrahim Libya, latar belakangnya adalah dia tidak rela untuk ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Itu premisnya, ya. Sebab pada dia akta itu adalah akta yang kejam, zalim, tak nyatakan tuduhan ke atasnya, tak dibawa dia ke dalam mahkamah, tak ada hakim yang mengadili, dia tak diberi peluang melantik peguam, kalau jatuh hukum tak ada ruang membuat rayuan. Okey, itu faktanya. Dan dia adalah antara tokoh muda di Kedah ketika itu yang sangat ke depan dan popular di pentas-pentas ceramah penerangannya. Latar belakang ketika itu juga kita kena ingat, perpecahan dalam UMNO berlaku di antara kem Dr. Mahathir, Tun Musa.
Dr. Mahathir dalam penerbangan ke China, Tun Musa ialah Menteri Dalam Negeri dan membuat serangan ke atas kampung Mamali. Okey. Hal ini hanya diketahui apabila berlaku pemilihan UMNO, tim A lawan tim B, di mana kempen-kempen terbuka daripada kem Dr. Mahathir menyebut, saya tidak tahu menau tentang perkara ini. Serangan ke atas Mamali bertujuan menyusahkan kedudukan saya sebagai Perdana Menteri. Ini adalah tema kempen pada ketika itu bagi menjawab. Di dada-dada media, siapa Ibrahim dia? Dia adalah penjenayah yang dicari-cari oleh pihak keselamatan. Sedangkan dia adalah seorang pendakwah, pernah kerja dengan pusat Islam, balik mengajar di kampung. Itu cerita dia. Lalu, apabila diserang, maka disebut penjenayah, penderhaka, burah. Lalu, pas waktu itu membuat penjelasan, doa la burah. Pendakwah bukan penderhaka. Mengukuhkan hujah PAS ketika itu ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah berkenan mencemar duli menziarahi makam almarhum Ustaz Ibrahim di Parit Panjang. Mana mungkin seorang tuanku ketua agama di sebuah negeri sanggup menziarahi kubur penderhaka kalau benar dakwaannya? Ya, tentulah tak mungkin, tak munasabah sama sekali. Tapi siapa yang bertanggungjawab mempengaruhi dan memporak-porandakan, mengelirukan pemikiran rakyat pada ketika itu? Wajarkah ia ini diperbetulkan semula? Ya, itu dia. Jadi episod itu di situ dulu. Saya memberi komen pada saudara saya di rapat yang memberikan perspektif yang paling saya setujui, bahawa dalam perjalanan menuntut kemerdekaan ada faksi-faksi yang punya saham yang tersendiri, golongan ulama yang menghidupkan institusi pondok sehingga pondok itu sendiri menjadi institusi yang mengembangkan faham menentang penjajahan yang bersumberkan kepada agama. Yang kedua ialah apa yang disebut sebagai golongan nasionalis yang ada sumbangannya, saya akui. Tesis PhD Profesor Ramlah menceritakan tentang sumbangan On Jaafar dan tokoh-tokoh zamannya itu tak ada siapa beza pendapat. Pada masa yang sama, sumbangan golongan nasionalis yang berteraskan agama ini juga, ya, Dr. Burhanuddin dan angkatannya juga ada peranan. Cuma dalam penampilan sejarah sekarang, penulisannya atau pentafsiran sekarang ini, yang mendominasi penulisan sejarah sekarang ialah yang di hujung tu, yang bawa baton terakhir. Itu saja. Ya, kita tak nafikan ada di sana sini diselit, tetapi dominasi sejarah itu adalah yang di hujung. Itu saja. Makanya saya percaya atas semangat inilah saya secara pribadi hargai usaha Sinar Harian kerana mengambil peluang seumpama ini bagi menghidupkan wacana segar seperti ini. Saya sangat hargainya dan kita berpeluang menyampaikan dengan baik. Ya. Dan Man Indra, yang terakhir reaksi saya kepada Baharum Shah, diperkenal, dikatanya adik Man Indra. Saya pun nama Man Indra secara jujur bro. Saya terbaca ketika polemik ini timbul. Jadi sumber rujukan saya pengukir sejarah Johor lah. Kata pengantar Datuk Ghani Osman. Dia siapa? Ketua UMNO Johor. Dan dalam itu 5 muka surat. Tak disebut pula Mak Indra ni komunis dan jahat. Nah. Jadi pengukir nama Johor, kalau komunis ni ada tokoh komunis, Mak Indra boleh. Kalau begitulah konotasinya. Tapi dia anggap sebagai pengukir dalam sejarah Johor. Ya. Lalu tentulah terasa hati. Baik itu pada saya, kalau perawi kita nak ambil sejarah ni kerana keluarga dia masih ada. Maka saya syorkan pengkaji sejarah dekati keluarganya dengan perasaan terbuka. Ya. Tidak salah, tak ada hinanya kita. Kalau kembali semula kepada pangkalnya, ketika pengkaji menjalankan disiplin pendidikan mereka, waris-waris dia masih ada. Ya. Ya. Daripada itu yang saya bagi analogi pak yang anak buah dalam truk tadi tu, dalam apa nama coach kereta api tu. Ya, kalau tak tahu yang mak dia baru mati, pak ni apalah tak pandai jaga anak, buah bukan main. Ya, rupanya pak dia baru kehilangan isteri. Kalau itu maklumat tambahan kita dapat, oh barulah kita boleh appreciate bahawa bapak ni tengah pening, maka anak buah dia tak ada nak tengok. Itu yang saya bagi analogi awal. Jadi begitulah. Saya oleh kerana yang akhir, saya agak terima kasih. Saya minta maaf lebih kurang Prof. Terkasak bahasa tu cara orang politik. Cara orang Kedah Prof. Cara orang Kedah. Kalau orang Kedah saya cakap macam tu kira halus dah.
Dah. Kalau halus cara orang Kedah tapi kasar cara orang sini, saya minta maaf ya. So, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita dapat peluang macam ni kesempatan akan datang. Assalamualaikum. Silakan. Prof Datuk. Terima kasih kepada Boleh? Ya, masalahnya saya rasa Profesor Ramlah pun orang Melaka, tak kurang juga garangnya. Tapi garangnya itu mungkin lembut lagi lah. Itu dah kira lembut dari tu. Okey, persoalan begini, sejarah boleh disebar, disalurkan di dua peringkat yang berlainan. Satu ialah sejarah yang tidak ada dalam buku teks sejarah, yang seharusnya didedah kepada penemuan baru, penggilapan baru, penerapan segala nilai yang disebut oleh kedua-dua dan ketiga ahli panel. Itu satu hal. Kedua, sejarah yang telah ditekskan sebagai sebahagian daripada kurikulum sekolah. Nilai-nilai murni, nilai-nilai mulia diungkap dan diangkat begitu rupa. Tetapi penggemukannya, pembesaran nilai-nilai itu masih terdedah kepada penerimaan penemuan baru daripada luar buku-buku teks yang ini juga boleh berlaku. Itu persoalannya. Okey. Cuma bagaimanakah sejarah menjadi kaku dan beku? Ini mungkin Datuk Fuad boleh fikirkan dan mungkin telah memikirkannya. Manakala kita perlu guru-guru yang berwibawa, yang kritis, yang bukan sekadar secara tutup menerima apa saja yang tersurat di dalam buku-buku teks yang berkenaan. Artinya mereka ini terdedah kepada proses pendidikan yang lebih baik dengan barangkali pembiayaan terhadap mereka dalam bentuk gaji yang lebih lumayan barangkali. Sehingga guru-guru sejarah ini apabila berada dalam kelas seperti dramatis yang mempestakan pengajian sejarah, sehingga sejarah yang lalu hidup di tengah-tengah laman pelajar itu. Ini belum betul-betul ada dalam sejarah kita. Sebab itu dengan sabuisma, sejarah tiba-tiba, sejarah hidup termasuk di pekarangan hari ini. Ini maksud saya. Malah saya pun terkejut apabila 3 episod yang saya lalui dalam seminggu yang lalu. Pertama di Kota Baru, di Datan Stadium, saya menjadi ahli panel bersama Mak Sabu. Saya mendapati puluhan ribu yang mendengar, meminati sejarah. Kemudian 2-3 hari yang lalu, Jabatan Sejarah Malaysia Melaya mengadakan seminar yang hadirnya ratusan memenuhi dewan. Sedangkan sebelum itu, kalau ada forum pukul 8:30 baru ada orang. Tapi Alhamdulillah kali ini, kalau perjumpaannya 8:30, pukul 8 pun sudah penuh dewan. Termasuklah hari ini barangkali. Dan ketiga, ketika saya di Terengganu 2 hari yang lepas, apabila tidak dapat permit polis untuk berbahas dengan Datuk Usam dan Mak Sabu, kita terpaksa dipindah di satu dewan. Walaupun dilanda hujan yang renyai-renyai, masih ramai. Dan kutipan derma pun hebat juga dalam masa 5 minit setengah. Jadi itulah yang saya gunakan. Sabuisma telah menyebabkan minat sejarah melonjak akhir-akhir ini. Okey, yang pertama. Kedua, saya berperasaan dan saya setuju. Seandainya sejarah lepas itu dapat dimantapkan, maka sejarah itu akan menjadi pedoman bukan saja hari ini tapi pada masa depan. Dan kita tidaklah berdepan dengan apa yang berlaku di Rusia. Apabila mereka mengatakan di sana mereka berdepan dengan unpredictable past. Patutnya unpredictable future. Tapi di Rusia dia kata unpredictable past, iaitu masa lepas yang sukar untuk ditentukan. Alhamdulillah, pada umumnya landasan sejarah kita agak jelas. Sejarah nasional kita dengan kerangkanya yang telah terbentuk selama ini agak jelas. Semenjak Melaka, pengasasan negeri-negeri Melayu, hinggalah ke hari ini landasannya jelas. Cuma untuk memurni dan memantapkan itu, perlunya apa yang kita bincang tadi, pengkayaan, pengisian, penambahan, supaya nilai-nilai murni yang dimaksudkan dalam buku teks itu memperoleh inspirasi baru, ditambah dengan guru-guru yang juga berwibawa.
Apabila ini berlaku, ini penting. Apabila ini berlaku, maka sejarah menentukan kepentingannya. Bukan ahli politik menentukan kepentingan sejarah. Kita nak macam tu. Kita nak. Sebab kalau ahli politik yang menentukannya, bukan pertukaran kerajaan saja, pertukaran menteri pelajaran pun sudah cukup untuk melumbahkan. Ini telah berlaku. Tapi kalau sejarah menentukan kepentingannya, insya-Allah segala campur tangan politik dihindarkan oleh kekuatan sejarah. Itu satu. Dua, selama ini sejarah yang disebut juga oleh Profesor Ramlah banyak ditentukan oleh pihak luar, sama ada Eurocentricity, iaitu pengamatan dari sudut Inggeris dan sebagainya. Kita mau sejarah dari dalam menentu luarannya. Itu yang kita nak. Artinya sejarah yang berpaksi menentu corak tempo perjalanan sejarah semasa, sehingga masa depan adalah tidak lebih dari perlanjutan masa kini. Itu kita nak. Mampukah kita buat macam tu, Datuk? Itu masalahnya. Kita nak. Kita nak macam tu. Sejarah yang kukuh, sejarah nasional yang menggubah. Tapi untuk mencapai tahap itu adalah keterbukaan. Itu saja. Keterbukaan macam ni lah umpamanya. Terima kasih. Yang Muhammad Doktor, silakan. Terima kasih Dalam Moderator. Jadi untung juga bila jadi pembicara awal dan saya yang penggulung terakhir. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu mengenai dengan sabuisme tadi yang dikatakan puluhan ribu yang hadir, dia hanya menjadi objektif jika tujuannya, matlamatnya tercapai, iaitu mencari apa yang salah, bukan siapa yang salah. Kalau berkumpul berpuluhan ribu, akhirnya tujuannya hanya untuk mencari siapa yang salah, kita tidak akan ke mana-mana, dan kebenaran yang mau kita cari untuk sejarah juga tidak akan tercapai. Berbalik pada soalan yang pertama mengenai dengan kurikulum, sebab itu saya kata tadi bahawa soal pentingnya sejarah ini bukan setakat kerana adanya sabuisme. Sebab keputusan mewujudkan jawatankuasa ini sudah kita lakukan sebelum daripada ini. Dan kita memberikan masa kepada jawatankuasa, kurikulum dan juga buku teks sejarah ini untuk membuat kajian secara menyeluruh. Dan saya tahu dalam jawatankuasa yang dianggotai oleh berbagai pihak ini, memang ada berbagai cadangan. Antaranya saya nak maklumkan, ada yang meminta sejarah ini diajar hanya bermula pada tahun 1947. Ini yang saya kata tidak objektif. Kenapa? Kerana 1947 itulah perlembagaan rakyat. Dia nak menafikan yang awal daripada itu. Dia semata-mata kerana melihat sumbangan UMNO, penyatuan UMNO, penubuhan UMNO dan sebagainya, penentangan Melayu Union dan sebagainya. Saya kata ini tidak objektif. Sebab itu saya kata sejarah adalah sejarah. Jadi sebab itu, walau bagaimanapun, hasrat kita bila mewujudkan jawatankuasa ini, kita serius. Sebab itu kita buat keputusan. Sejarah juga mesti menjadi subjek yang wajib lulus menjelang tahun 2013. Dan sudah tentu kita memerlukan membuat persiapan. Dan dalam jawatankuasa kurikulum ini, yang kita utamakan bukan lagi tokoh-tokoh semata-mata, tetapi nilai-nilai yang harus diajar kepada pelajar tersebut. Dan pendekatan-pendekatannya. Sebab yang penting bukan belajar untuk lulus, tetapi belajar untuk menghayati. Dan sebab itulah kita ada tema pembinaan negara bangsa. Dan ini yang penting sebenarnya. Dan sebab itulah kita melihat secara serius keperluan jawatankuasa ini. Dan sebab itu pada saya, soal pentingnya sejarah bukan setakat kerana timbulnya isu sabuisme ini. Tentang salahkah Mat Indra menjadi komunis. Tuan-tuan, saya cukup jelas pendirian saya, iaitu bahawa matlamat tidak menghalalkan syarak. Sebab itu ramai tokoh-tokoh kiri yang lain seperti Burhanuddin Al-Halmi dan sebagainya, mereka tidak masuk ke hutan. Mereka tidak melarikan diri. Mereka terus berjuang. Tetapi Man Indra masuk ke hutan menjadi seorang komunis. Dan banyak nyawa yang terkorban. Bukan sahaja orang Melayu, orang Cina, rumah dibakar, kelaparan dan sebagainya. Itu saya kata bahawa matlamat tidak menghalalkan cara. Dan sebab itulah pada saya bahawa perjuangan komunis ini cukup jelas, iaitu perjuangannya adalah untuk mewujudkan sebuah negara republik. Sebuah negara yang tidak akan meneruskan sistem pemerintahan beraja. Dan ini yang menyebabkan, tuan-tuan, saya tetap dengan pendirian saya mengatakan bahawa perjuangan komunis ini adalah tidak sesuai
untuk diamalkan di negara kita, dan sebab itulah kita menentang perjuangan komunis ini. Apabila saudara sahabat saya, saudara yang berhormat saudara Saifuddin membangkitkan tentang Mat Indra, sebab itu saya dah sebut tadi bahawa dalam buku Pungkir Nama Johor ini, ya, ada satu lagi rencana artikel dalam buku itu mengenai dengan tajuknya Baju Sirat. Cukup jelas menyebut tentang Mat Indra adalah seorang komunis, sebab Baju Sirat adalah seorang pegawai polis. Dia yang menangkap Mat Indra dan dia hidup di zaman itu, ya. Sebab itu kita tidak boleh, tuan-tuan, hanya mendengar semata-mata hujah daripada kaum keluarga kita, sebab kita sudah tentu ada sentimen keluarga. Keldai dadah, ya, yang berlaku di mana-mana. Anak-anak kita yang belajar universiti menjadi keldai dadah. Ibu bapa tetap mengatakan dia yakin anak dia bukan seorang keldai dadah, sebab dia tahu anak dia, sedangkan hakikatnya anaknya sudah menjadi keldai dadah. Ibu bapa tidak boleh menerima bila anaknya diambil tindakan kerana masalah disiplin di sekolah, sebab dia tahu anaknya baik, sedangkan anak dia sudah membuli pelajar-pelajar lain. Sebab itu saya kata, kebenaran tidak bergantung kepada kaum keluarga kita sahaja. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu ke mana menghilang adik-beradik kita, rupanya sudah berada di dalam hutan menjadi seorang komunis. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wajarkah sejarah ditulis semula? Ya, saya sudah menyatakan tadi bahawa kalau tujuan kita menulis sejarah itu hanya semata-mata kerana terlalu akomodatif kepada perkara yang kita hanya untuk menyedapkan diri kita, golongan kita, ia tidak bermakna pada saya. Ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengatakan saya lebih bersetuju bahawa kita perlu mentafsir semula sejarah. Sebab itulah jawatankuasa kurikulum ini mengenai sejarah ini diwujudkan untuk melihat di manakah perlu yang kita perbaiki, di manakah yang perlu kita tambah. Dan yang paling penting ialah pendekatan kita mengajar sejarah itu supaya ia dihayati, menjadi alat untuk kita melakukan perubahan. Dan ada soalan tadi bertanya tentang UMNO dan PAS sebagainya. Tuan-tuan, di sini saya nak menjelaskan perbezaan saya. Saya berpegang kepada politik hati nurani. Bagi saya, UMNO adalah alat. UMNO bukan matlamat perjuangan saya. Dan saya yakin UMNO adalah alat yang terbaik untuk saya sampai kepada perjuangan saya. Tuan-tuan boleh berpegang kepada pendirian tuan-tuan. Ya? Inilah keyakinan saya, tuan-tuan. Inilah keyakinan saya. Kalau tuan-tuan tidak boleh menerimanya, ini yang menjadi masalah kepada usaha kita untuk mewujudkan budaya politik hati nurani ini. Ya? Ini yang menjadi masalah. Kita boleh kata kita berjuang untuk Islam, tapi kita tidak melaksanakan negara Islam pada diri kita. Kita tidak menunaikan ciri-ciri Islam pada hidup kita, yang seperti kita tunjukkan pada hari ini. Mana dia akhlak Islam apabila saudara tidak membenarkan saya bercakap? Mana dia akhlak Islam apabila saudara mengganggu bila saya bercakap? Bilakah perubahan akan berlaku? Kalau beginilah cara kita, tuan-tuan. Tentang memali, tuan-tuan. Ketika itu saya sedang menuntut di Amerika. Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Menteri Pelajaran. Dia datang ke Amerika, tuan-tuan. Dan saya pengurusi forum ketika itu. Dia mengatakan Ibrahim Libya adalah seorang penderhaka. Ibrahim Libya mencetuskan suasana yang boleh menimbulkan huru-hara, ketegangan politik. Ini Ibrahim yang sekarang menjadi presiden kepada Pakatan Rakyat, pemimpin Pakatan Rakyat. Tuan-tuan tanyalah dia ketika itu. Ya. Sebab itu saya kata bahawa wajarkah kita memasukkannya di dalam sukatan mata pelajaran sejarah kita. Perkara-perkara yang tidak menjadi terlalu penting pada kita, tuan-tuan, untuk jadikan bahan sejarah untuk diajar pada anak kita, untuk tujuan untuk menimbulkan lagi ketegangan, tidak perlu sebenarnya. Terpulang masing-masing membuat tafsiran seperti yang berhormat saudara Saifuddin mengatakan, tuanku Sultan Kedah menjarah. Bahkan saya hingga ke hari ini pun saya tidak pernah menyatakan, mengata dan menuduh Ibrahim Libya itu sebagai pengkhianat. Tapi yang berkata ini ialah Anwar Ibrahim. Saya sendiri tidak pernah berkata. Anwar Ibrahim yang berkata sedemikian. Ketika itu dia Menteri Pelajaran. Sebab itu saya kata bahawa kita mesti konsisten mempertahankan pendirian dan hujah kita. Jangan apabila kita tidak berada dalam UMNO, kita bercakap benda yang lain. Bila berada dalam UMNO, kita bercakap benda yang lain. Sebab itulah, tuan-tuan, inilah isu sebenarnya, iaitu kalau mahu mencari kebenaran dalam apa sahaja, termasuk dalam isu sejarah, maka pertahankanlah kebenaran itu. Gunakanlah budi bicara, keadilan, hikmah, kebijaksanaan,
dan keadilan yang menjadi asas kepada kebenaran itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Dr. Puan Azhar Kashi. Tuan-tuan, dalam era globalisasi ini, apa yang kita lihat adalah berlakunya contestation of ideas. Saya melihat usaha untuk Sinar melakukan dialog ini sangat penting kerana sesekali lantunan rasa dan emosi itu bergejolak kerana tidak diberikan ruang. Most of the time they just want ventilation. Dan kerana itu saya sangat menghargai sportingnya keempat-empat orang panelis pada hari ini untuk menerima apa juga respon balas Dato'. Kita berikan tepukan kepada empat-empat panelis pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita tidak perlu bersetuju, tetapi yang penting sekali adalah kematangan kita untuk menekuni fakta yang diberikan dan kemudian kita mentelaah sendirilah fakta-fakta yang telah diberikan dan memperkukuhkan pendirian masing-masing. Sekali lagi saya mengucapkan kepada keempat-empat panelis kerana kesempatan untuk satu dialog yang penuh dengan fakta. Walaupun tidak perlu bersetuju, tetapi kematangan tuan-tuan memberikan makna yang besar kepada semua yang hadir. Terima kasih sekali lagi.